Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, dan insya-Allah kita menyambung perbahasan daripada risalah Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita akan dengarkan beberapa hadis berkenaan dengan karenah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengarkan dulu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ubaidillah bin Abdullah, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit. قال وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. Maksud hadis ni daripada Ubaidullah bin Abdullah, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya wa huwa mayyit. Sesungguhnya Abu Bakar, iaitu ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Abu Bakar mencium Nabi setelah baginda wafat. Maknanya setelah Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, Abu Bakar tengok mayat Nabi, dia pun cium mayat Nabi. Okay. Kemudian dalam hadis ni kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, ladadnahu fi maradih. Dulu kami pernah suapkan ubat kepada Nabi ketika mana Nabi sakit. Lalu pada waktu kami suap ubat itu, Nabi pun beri isyarat supaya jangan suap ubat itu kepadaku lagi. Maknanya Nabi tak suka ataupun Nabi tak nak perbuatan Aisyah tu menyuapkan ubat kepada Nabi dengan sebab meredakan sakit Nabi. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata karahiyatul maridu lid-dawa. Sebab Nabi tak mahu ubat tu kerana memang tabiat orang sakit ni dia tak nak kepada ubat. Mungkin kerana ubat tu kesannya kuat ataupun rasanya tak berapa sedap, menyebabkan Nabi menolak perbuatan Ummul Mukminin menyuapkan ubat tu kepada Nabi. Falamma afaqa, kata Aisyah, bila mana Nabi dah sedar,
Maknanya waktu Nabi disuap ubat itu, Nabi tidak sedar ataupun separa sedar. Okay. Kata Aisyah, falamma afaq, bila mana Nabi dah sedar, Nabi pun kata, alam anhakum antaludduni, bukankah aku telah melarang kepada kamu untuk menyuapkan ubat itu kepada aku? Maknanya perbuatan menyuapkan ubat ni ialah daripada cadangan Aisyah dan juga isteri-isteri yang lain, ummahatul mukminin yang lain. Okay. Lalu kami pun kata Aisyah, kami itu merujuk kepada kesemua isteri Nabi. Kami pun jawab pada Nabi, Nabi kata, kami kata karahiyatal marid lid-dawa. Kami tetap beri itu sebab apa? Sebab kami duk faham, kami duk nampak orang sakit memang tak suka kepada ubat. Faqala, lalu Nabi pun jawab, Nabi kata, la yabqa fil baiti ahadun, tidak ada seorang pun dalam rumah ni illa ludda, melainkan dia perlu disuap ubat tersebut. Wa ana anzuru, dan aku sendiri mahu melihat kamu semua ni disuap ubat masing-masing. Maknanya isteri-isteri itu dia orang pun kena telan ubat yang sama. Lalu Nabi kata, illal Abbas, kecuali pak menakan dia iaitu Abbas. Fa innahu lam yashhadkum, kerana dia tidak bersama kamu. Maknanya dia tidak ada waktu aku tengah separa sedar, waktu aku larang supaya kamu tak beri aku makan ubat. Itu hadis dia. Hadis ni duduk dalam kitab Tib, dalam kitab perubatan dalam Sahih Bukhari, iaitu bab memberi ubat yang dimasukkan ke dalam mulut. Nanti kita akan cerita sikit tentang bab perubatan ni. Kemudian hadis terusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Ibn Abbas, daripada Abbas berkata, aku masuk menemui Rasulullah. Ketika itu para isterinya ramai-ramai ada bersama dengan Nabi. Mereka semua berhijab, semuanya pakai tudung berhijab, kecuali Maimunah. Sebab Maimunah ni ialah mahram kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi mahram dia tidak perlu untuk menutup aurat secara keseluruhan. Maknanya aurat-aurat unjuran itu dibenarkan. Okay. Maknanya aurat-aurat yang kepala, kaki, tangan ni dibenarkan. Okay. Baginda pun kata, tidak ada seorang pun dalam rumah ni yang melihat sahaja aku disuap ubat ke dalam mulutnya, melainkan mereka semua pun perlu menelan ubat itu sekali, kecuali Abbas. Ini hadis yang kedua. Tadi hadis Bukhari, ini hadis riwayat Ahmad. Selepas tu Nabi pun kata kepada orang-orang yang ada dalam tempat itu ataupun pada tempat itu, arahkan Abu Bakar untuk mengimamkan salat bersama orang ramai. Maknanya waktu ni Nabi dah tak larat, Nabi sakit yang membawa kepada kewafatan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Hafsah, isteri Nabi yang seorang lagi nama dia Hafsah, katakan kepada Nabi, kalau Abu Bakar yang diminta untuk menggantikan tempatnya, pasti dia akan menangis waktu dia jadi imam. Yang ni kita dah sebut sebelum ni. Tapi Nabi tetap kata, arahkan Abu Bakar untuk mengimamkan salat bersama orang ramai. Kita dah sebut sebelum ni, Aisyah ni dia tak setuju ayah dia dilantik oleh Nabi menjadi imam. Sebab apa? Sebab Abu Bakar ni satu orang yang lembut. Dia baca apa saja ayat Quran pun dia akan cepat menangis. Dan bila mana dia menangis, dia akan makan masa lama salat tu. Kata Aisyah, kalau orang macam ni jadi imam, tak semua orang suka cara dia jadi imam. Orang akan meluat dengan cara nangis sentiasa. Kalaulah orang ada kerja yang urgent, orang tak selesa dengan orang jadi imam suka menangis ni. Nangis jarang-jarang tak apa dalam salat tarawih. Salat fardu pun menangis juga. Jadi benda tu akan take time. Dan sebab Aisyah dia suruh macam tu, dia kata sebelum daripada ni pun Nabi pernah suruh orang lain jadi imam. Dan mereka yang disuruh oleh Nabi itu lebih berkemampuan untuk jadi imam dan lebih sesuai untuk mengimamkan orang ramai. Antaranya ialah Ubay bin Ka'ab. Ini ialah salah seorang sahabat Nabi yang Nabi selalu minta dia ganti
jadi imam kalau Nabi keluar daripada Madinah dengan sebab perang. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata ta'allamul Quran min arba'. Belajarlah Al-Quran daripada 4 orang. Salah seorangnya ialah Ubay bin Ka'ab. Yang keduanya ialah Mu'az bin Jabal. Yang ketiga ialah Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat ialah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ni 4 orang. 4 orang ni muda-muda semua. Dan Nabi kata yang paling kemah antara 4 orang ni Ubay bin Ka'ab. Bahkan Nabi kata suaranya mirip dengan bacaan Jibril ketika mana Jibril bacakan pada aku wahyu. Itu yang Nabi sebut dan Nabi puji tentang Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay ni dia pernah tegur Nabi waktu Nabi jadi imam. Nabi jadi imam, Nabi tertinggal satu ayat ataupun beberapa ayat daripada surah tersebut ataupun bacaan tersebut. Tunjuk pada kita apa dia? Kadang-kadang Nabi ni dengan sifat kemanusiaan dia pun terlupa juga bacaan ayat-ayat tertentu. Bukan Nabi tu dia sengaja lupa ataupun lupa kerana dia buat silap apa. Itu nak tunjuk pada kita bahawasanya itu ialah benda biasa bagi orang yang diimam. Kalau dia terlupa beberapa ayat dan ia bukan benda yang aib, benda yang memalukan pun. Tapi kalau dia lupa je manjang, itu memang memalukan lah. Dia kena lupa jarang-jarang, tak boleh lupa selalu. Okay. Jadi nak tunjuk pada kita bahawasanya itu keadaan Nabi. Okay. Cuma Nabi pernah sebut kalau kamu nak dengar bacaan Jibril, dengar Ubay bin Ka'ab baca. Maknanya bacaan yang merdu, bacaan yang baik lah. Tapi Aisyah kata kalau surah Abu Bakar, bukan bacaan dia teruk. Dia tu jenis sensitif. Abu Bakar ni siapa? Ayah dia. Sepatutnya orang calonkan ayah, dia kena support lah ayah dia. Tapi dia tak boleh. Ayah aku ni tak boleh jadi imam. Tapi Nabi berkerah, Nabi kata yang menjadi ganti aku ialah Abu Bakar. Aku tak nak orang lain. Sebahagian para ulama kata itu ialah isyarat kepada kita semua dan kepada orang Islam bahawasanya Nabi mengisyaratkan kalau Nabi wafat, inilah yang akan jadi ganti pemimpin. Bukan Nabi nak kata dia tu imam sangat, tapi nak tunjuk pada kita bahawasanya Nabi macam beri isyarat. Nabi tak wasiatkan lepas aku mati yang akan jadi pemimpin kamu ialah Abu Bakar. Cuma Nabi kata ialah kalau aku tak larat ataupun aku ni tak mampu nak jadi imam, dialah yang akan jadi imam. Dekat dengan kewafatan Nabi. Jadi ianya pun berkait dengan kepimpinan. Okay. Itu isu lain. Isu yang nak kita bahas ini ialah perbuatan isteri Nabi, paksa Nabi suap ke dalam mulut Nabi ni ubat. Tapi Nabi tak nak. Okay. Hadis ni yang pertama tunjuk pada kita bahawasanya bolehnya satu orang tu kalau dia tak nak berubat. Dia sakit, dia tak nak berubat. Benda tu tak salah. Okay. Sebab hukum berubat ni dia sunat, dia tak wajib. Kalau dia wajib, orang sakit yang tak berubat jadi berdosa lah. Orang yang sakit, dia ada pilihan untuk dia berubat ataupun dia tak nak berubat. Kalau dia rasa dia boleh tahan dengan sakit dia tu dan dia sanggup tunggu Allah Ta'ala menyembuhkan sakit dia, maka dia boleh pilih untuk tak nak berubat. Berubat benda-benda yang ringan-ringan lah kot kalau kita semua ni. Kalau berubat sakit-sakit yang teruk tu tak boleh lah. Tengok pada penyakit lah. Contoh kalau dia positif COVID, dia tak nak pergi mana-mana, nak buat diam lagu tu ya. Itu bahaya sebab dia jenis berjangkit. Dia bukan jenis penyakit yang duduk dengan dia tak berjangkit. Okay. Yang tu cerita lain. Yang tu kewajipan ataupun itu tergugur dalam bab yang kita bincang ni. Okay. Maknanya kalau dia sakit yang berat juga, kronik, tapi dalam diri dia je. Dia sakit buah pinggang ke, dia sakit jantung ke, dia sakit apa-apa sajalah, kanser apa ke. Kalau dia rasa dia tak berubat, dia okey, dia tak merungut, dia okey. Dia taklah mempersalahkan Tuhan, taklah rasa putus semangat, putus harapan, dia boleh pilih untuk tak berubat. Tapi kalau dia berubat, ianya lebih memberikan pengharapan pada dia, dia berubat. Cuma Nabi dia tak suka orang beri pada dia ubat. Dalam hadis ni tunjuk pada kita Nabi tak suka. Dan yang kedua nak tunjuk pada kita bahawasanya sesetengah ubat itu kalau disuap ke mulut ianya tak mengapa. Maknanya boleh menggunakan cara perubatan dengan ubat jenis makan. Itu antara fiqh yang dikeluarkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Maknanya kalau disuap pada kita ubat itu cara kita nak ambil ubat tu ialah dengan cara makan.
Macam-macam cara lah. Ada orang dengan cara sapu je di badan. Ada orang dengan cara suntikkan. Cuma zaman dulu ialah dengan cara suap, maknanya makan ubat tu. Maknanya ubat tu dibuat dalam bentuk cecair ke keras ke apa semua, lalu dimakan. Beberapa poin yang diletakkan oleh penulis dalam buku ni. Yang pertama dia kata, babak-babak ini, iaitu hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Ahmad tadi, adalah antara sekian babak daripada asam garam yang berlaku sepanjang tempoh sakit Nabi yang terakhir. Maknanya Nabi sakit ni lebih kurang 20 hari ke 25 hari dalam riwayat. Sehinggalah Nabi wafat. Maknanya lepas pada Nabi balik daripada satu permusafiran, saya tak ingat sangat, Nabi demam sehingga naik suhu badan Nabi tu panas. Lalu Nabi terbaring sampailah 19 ke 20 hari lebih kurang ataupun 20 hari lebih, sehinggalah membawa kepada kewafatan Nabi. Babak ini berlaku sebelum babak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha membantah hasrat Nabi yang mahukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam ganti. Maknanya sebelum pada tu pun Nabi dah pun sakitlah sebelum pada Nabi arahkan Abu Bakar jadi imam, tapi Nabi masih lagi mampu untuk bangun mengimamkan salat. Tapi untuk kali ini Nabi dah tak mampu dah. Sehingga Nabi suruh. Itu yang pertama. Tunjuk pada kita bahawasanya ini ialah detik-detik akhir keadaan rumah tangga Nabi bersama dengan isteri-isterinya. Yang kedua yang disebut sini, seserasi mana pun satu-satu pasangan itu tetap akan berlaku salah faham dalam komunikasi ataupun silap dalam perbuatan. Serasi mana pun pasangan itu yang berkahwin, maknanya lelaki dan perempuan, suami dan isteri, dia okey, sekepala dalam banyak bab, tapi biasanya akan ada juga sedikit salah faham. Itu ialah lumrah yang memang tak dapat dielakkan. Maknanya kita boleh kata mustahil kalau orang tu dia kahwin sampai 40 tahun, 50 tahun tak pernah bergaduh sekali pun. Benda tu kita boleh katakan hampir mustahil berlaku. Melainkan dia tak pernah bergaduh kerana ada veto daripada salah satu pihak. Sama ada suami terlampau garang ataupun isteri terlampau queen control. Dua tu saja. Sehingga menyebabkan malah nak ambil apa-apa isu, diam, ikut je lah. Tak nak bergaduh. Tapi dalam hati duk pendam rasa juga. Cuma nak katanya di sini, Nabi sebaik-baik manusia pun kadang-kadang ada silap faham, silap komunikasi dengan isteri-isteri dia, dan itu normal. Benda tu normal. Yang ketiga, kita haruslah menjangkakan bahawa salah faham dengan pasangan kemungkinan berlaku juga pada hujung usia, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun bersama. Benda ni pun kita kena tahu. Walaupun dia kahwin dah lama dah, maknanya dah sampai usia emas dah, maknanya dah sampai umur 60, dah habis, dah pencen apa semua. Keretakan rumah tangga tu nak berlaku pada hujung-hujung usia. Anak-anak dah besar, dah ada cucu. Tak ingat dah cucu berapa orang. Kalau panggil nama anak yang sulung, panggil yang bongsu. Dah tak berapa ingat dah mana yang mana satu anak. Panggil semua nama. Nak panggil satu orang, panggil semua nama. Sebab tak cam mana satu dah kawan tu. Yang mana satu Along, yang mana satu Angah pun tak tahu dah. Pada usia macam ni, ada kemungkinan tak berlakunya keretakan rumah tangga? Ya, ada. Bahkan benda macam ni pernah berlaku kepada sebahagian para sahabat pun. Walaupun orang kata kebiasaannya keretakan rumah tangga ni berlaku pada pasangan yang usia perkahwinan dia kurang pada 10 tahun. Ada kajian sebut lagu tu lah. Benda tu pun kita boleh terima sebab usia terlalu muda, dan juga awal-awal perkahwinan ni keadaan rumah tangga yang kurang stabil memungkinkan benda tu berlaku. Tapi di akhir usia pun boleh berlaku keretakan. Dan ia pun tak sedikit sebenarnya. Dia tak sedikit lah. Kes seperti ini, kita cakap dalam negara kita, tak sedikit. Sebab hati manusia ni dia berbolak-balik. Dia berbolak-balik. Jadi benda tu kita kena jangka. Bukan kita nak, tapi kita kena prepare kalau benda seperti itu terjadi. Macam mana kita nak handle keadaan seperti itu? Yang keempat, tidak salah kita melihat babak ini sebagai satu kenangan lucu terakhir Nabi dengan ahli keluarganya.
malah sahabat yang ada pada ketika itu. Sebab kalau kita tengok, bila mana Nabi sedar, lepas pada Nabi kena suap ubat tu, nanti kita akan tengok hadis satu lagi, sakit apa yang menyebabkan Nabi tu kena suap ubat tu. Okay. Bila mana Nabi sedar, Nabi kata, aku nak tengok semua orang yang suruh aku makan ubat tadi, dia pun telan ubat yang sama. Apa maksud dia? Nabi denda isteri-isteri tu. Nabi kata, kamu pandai bagi aku makan ubat. Okay, sekarang beratur, suap sama-sama kamu. Nabi kata, semua yang ada dalam majlis penyuapan tadi, dia bukan majlis pun, tapi sebab Nabi dah sakit, orang ramai lah sentiasa duduk ziarah. Cuma yang sentiasa ada 24 jam dengan Nabi tu lah isteri dia. Dan juga beberapa orang sahabat yang dekat. Nabi kata semua kena suap kecuali Abbas. Abbas tak ada. Antara orang lain yang bukan isteri Nabi yang selalu ada dekat dengan Nabi waktu Nabi sakit ni ialah Ali dan Abbas. Dia ni, dua orang ni selalu duk ada. Maknanya ada keadaan Ali ada keadaan Abbas ada. Sebab tu kalau kita tengok, waktu 3 hari sebelum Nabi wafat, Abbas yang duduk jaga Nabi selain pada isteri Nabi. Maknanya tujuan Abbas dan Ali ni ada, takut-takut ada benda penting yang tidak memungkinkan orang perempuan ni buat. Maknanya ada benda yang Nabi nak, isteri Nabi tak mampu nak buat, kena minta orang lelaki juga buat. Jadi adalah orang lelaki dalam waktu itu. Okay. Bila mana 3 hari sebelum Nabi wafat, ini riwayat yang ada dalam sirah Ibnu Hisham, riwayat sirah yang terkenal. 3 hari sebelum Nabi wafat, Abbas ni pak menakan Nabi. Abbas ni dia, walaupun dia pak menakan, dia usia tak jauh dengan Nabi. Dia antara anak Abdul Muttalib yang ujung-ujung. Abdul Muttalib ni ada 10 orang anak. Abdullah tu adik-beradik lah dengan Abbas ni. Cuma Abbas ni dia dah hujung lah. Riwayat kata dia beza umur dengan Nabi 3 tahun je. Maknanya waktu Nabi wafat tu umur 63, dia 66. Tak jauh dengan Nabi. 60 lebih lagi umur dia. Okay. Waktu dia tengok Nabi duk terlantar sakit 3 hari sebelum Nabi wafat, dia tengok ada perubahan pada muka Nabi. Ada perubahan pada muka Nabi. Okay. Waktu tu dia cepat-cepat keluar. Hari yang ketiga, hari pertama, dari 3 hari tu, dah beberapa hari dia perhatikan, 3 hari sebelum Nabi wafat, maknanya dalam bulan Rabiul Awal tu, dalam sekitar, 8, 9, Rabiul Awal. Sebab Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Okay, 8, 9 tu, 10, 11, 12, 3 hari sebelum Nabi wafat, dia tengok muka Nabi lain. Okay. Dia pun keluar daripada rumah Nabi, rumah Aisyah tu, bilik Aisyah tu, dia cari Ali bin Abi Talib. Dia kata kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, aku kenal setiap wajah Bani Hashim yang nak dekat dengan meninggal. Maksudnya dekat dengan nak meninggal ni, aku boleh cam. Keluarga Bani Hashim ni muka dia macam mana? Maknanya dia tak sebutlah muka Nabi berubah macam mana, cuma dia kata muka Nabi berubah. Kamu pergi tanya, kamu masuk nanti tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau kamu wafat, siapa yang nak jadi pemimpin kepada kita orang Islam ni? Ali bin Abi Talib tak mau tanya. Sebab dia takut kalau dia tanya, benda tu akan jadi susah pada kepimpinan akan datang. Dia macam kena jadi wasiat wajib. Okay. Dia tak nak tanya. Okay. Daripada perbuatan ataupun percakapan Abbas itulah, sebahagian orang dia terima ilmu pengamatan sebagai ukuran untuk berlakunya satu benda. Ilmu pengamatan ni maksud dia apa? Tengok, biasanya ni berat dia ni. Dia bukan ramal, tapi dia tengok. Kalau tengok percakapan Abbas tu pun, dia kata, aku kenal muka Bani Hashim. Bani Hashim kalau dia nak mati macam mana? Dia tak kata aku kenal muka orang dekat nak mati. Aku cuma kenal Bani Hashim je. Keturunan dia lah. Okay. Keturunan lain aku tak tahu dia nak mati macam mana. Okay. Ini dia panggil ilmu pengamatan. Sebab tu kita tengok kelebihan-kelebihan orang Arab ni, dia ada ilmu pengamatan. Orang Melayu kita pun ada. Okay. Cuma dia bercampur antara ramalan dengan pengamatan. Ramalan tu tak betul. Ramalan tu Nabi suruh buang. Yang dibuat oleh tok dukun, pawang, yang tu tak betul. Okay. Cuma pengamatan. Kita tengok budak kecil muka merah, kita pun agak dia ni 2-3 hari demam. Tu pengamatan je. Bukan kita ramal dia ni demam. Ataupun kita buatlah ramalan-ramalan yang jauh daripada ilmu pengamatan tu.
Saya nak bagi contoh pada tuan-tuan. Bila mana berlakunya kata apa, Nabi ni dia hantar tentera-tentera berskala kecil untuk pergi kawasan-kawasan musuh-musuh Islam. Nabi ni dalam bab taktikal peperangan, Nabi tetap berjaga-jaga untuk keselamatan Madinah. Maknanya Nabi hantar 5-6 orang pergi kampung ni yang belum Islam. Tengok, dia orang ni ada bincang tak nak serang kita ke? Ada bincang tak tentang Islam? Jadi beberapa orang sahabat Nabi hantar ke kawasan kabilah Huzail. Kabilah Huzail ni antara kabilah yang bersekutu dengan musyrikin Mekah, Quraisy lah. Maknanya bersekutu dalam lawan Islam apa semualah. Okey. Bila mana sahabat pergi, dia orang perasan ada orang luar masuk kampung kita. Macam mana dia orang perasan? Dia orang perasan tai unta yang masuk kawasan kampung ni bukan tai unta kebiasaan unta kawasan ni. Sampai tahap tu dia punya ilmu cam dia tu. Bila mana dia tengok tai unta tu, dia pun penyek tai unta tu. Penyek tai unta tu, sah, ni unta Madinah, bukan unta sini. Sebab unta Madinah je yang makan rumput jenis ni. Waktu dia penyek tu dia nampak rumput jenis macam mana makanannya. Ini dia panggil ilmu pengamatan. Ilmu ni orang-orang yang duduk dalam hutan, orang asli dia ada lah sikit-sikit. Yang mantra tak pakai. Pengamatan, tengok kawasan senyap sunyi dalam hutan, tak ada satu apa pun bunyi. Biasanya ada binatang buas. Pengamatan dia. Sebab dia selalu keluar masuk hutan. Orang kerja perhutanan pun mungkin tahu bab ni. Sunyi apa tak ada. Bunyi burung tak ada, bunyi apa tak ada. Biasa kawasan tu adalah harimau ke apa. Walaupun kawasan tu belum lagi kena tebang balak dia. Okay. Tapi harimau boleh ada lah kawasan tu. Okay. Sebab ada orang kata balak ni menyebabkan harimau lebih terjaga habitat dia. Betul? Tak betul? Wallahu a'lam. Okay. Cuma nak katanya ialah itu ilmu pengamatan. Dia bukan ilmu ramalan. Okay. Jadi nak tunjuk pada kita, Abbas ni dia tengok muka Nabi, dia suruh Ali bin Abi Talib pun pergi tanya. Tapi Ali tak gamak nak tanya dan tak rasa benda tu penting pun untuk ditanya. Okay. Cuma nak kata itu bukan ilmu ramalan macam yang orang-orang kita selalu duduk sebar ni. Tanda-tanda 100 hari sebelum meninggal dunia. Kan biasa orang duduk sebar. Berubah jatuh hidung dia. Yang tu tak masuk dalam ilmu yang Abbas tu. Tu bukan. Ataupun orang kata apa, dia punya bahu ni terkalih ke lain ke apa semua. Ada kan ilmu-ilmu tu orang duk sebar. Dulu orang bercakap, sekarang orang tulis, orang sebar ke WhatsApp. Antara tanda 100 hari sebelum satu orang tu meninggal, dia nampak diri dia berjalan di seberang rumah dia. Saya pun tak tahulah macam mana. Orang yang nak meninggal tu, dia nampak diri dia berjalan, diri dia. Maknanya dia tu tak lama tu 3-4 kali Jumaat, tak ada ah. Dia. Okay. Cuma tanda-tanda ni mestilah orang yang dah ada experience mati, dia bangkit, dia tulis balik. Itu problem dia. Sebab tanda-tanda orang mati ni, macam mana nak kata benda tu betul? Mesti orang yang tulis tu orang yang dah pernah mati, bangkit tulis balik. Ini tanda-tanda. Aku dulu 100 hari yang ni. Okay. Hadis orang mati bangkit balik ni ada satu je. Ada riwayat tu. Riwayat dalam Muwatta Malik, riwayat dalam Imam Ahmad. Tu pun bukan zaman Nabi. Nabi cerita kepada para sahabat. Nabi kata, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah daripada cerita Bani Israel dan tak ada masalah kalau cerita tu okey. Kalau cerita tu mengarut, kita tak ambil lah cerita tu. Nabi pun cerita. Nabi kata, ada beberapa orang kumpulan, nafarun, 10 ke 15 orang. Daripada orang muda Bani Israel ni, yang saleh, ahli ibadah. Dia orang ni diperingatkan tentang kematian. Maknanya mungkin baca kitab Taurat, jumpa ayat-ayat tentang kematian, tiba-tiba dia orang ni terkesan dengan isu kematian. Sehinggalah 5-6 orang ni, 10-15 orang ni, dia orang bincang sama-sama dia orang ni orang saleh, pengikut ajaran Nabi Musa. Dia kata, jomlah kita pergi kubur. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, minta supaya bangkitlah mana-mana orang yang dah mati ditanam di kubur ni, cerita pada kita macam mana sakit mati tu. Hadis tu ada. Okay. Jadi Nabi kata mereka pun intalik, pergi kawasan kubur. Dia orang pergi, dia orang salat, bukan salat menghadap kubur, salat menghadap tempat dia lah, maknanya cara dia salat. Bukan minta pada si mati, minta pada Allah.
berdoa, sehinggalah dalam riwayat tu kata ada satu kubur terbuka, keluar seorang. Benda tu betul. Benda tu memang ada pun dalam hadis. Okey. Hadis tu hadis yang sahih dinilai oleh para ulama. Okey. Jadi bila mana keluar seorang, keluar tu ialah orang yang dah mati 100 tahun yang lepas. Pemilik kubur tu. Okey, mana yang mati tu. Dia keluar tu penuh tanah di muka dia, semua penuh dengan tanah, debu apa semua, kecuali dahi dia saja yang bercahaya. Dahi saja bercahaya. Kesan tempat sujud dia tu. Okay. Lalu dia pun tanya kepada orang-orang muda yang datang tadi. Kiranya orang muda yang berani ni, kalau kena dekat kita dah lari dah pun, tak sempat kubur tu merekah lagi baru kita dah lari. Okay. Tapi budak-budak muda tu tanya. Ditanya oleh si mati ni, kamu panggil aku, maknanya kamu minta pada Tuhan supaya aku keluar ni, kamu nak apa? Okay. Dia kata kami nak tanya tentang kematian. Okay. Maka jawab si mati yang dah mati 100 tahun tu, yang dibangkitkan sekejap ni, yang si mati tu kata, kalau kamu nak tahu, antara benda yang paling aku terasa selepas aku dah mati 100 tahun ni ialah kesan tercabutnya nyawa 100 tahun yang lepas. Duk terasa lagi, tak habis lagi sakit dia. Okay. Walaupun dia orang saleh, sebab dalam syarah para ulama kata dia orang saleh sebab kesan sujud duk ada lagi. Kesan sujud tu elok lagi. Okay, dia orang saleh. Okay. Lalu si mati ni kata, kamu nanti minta doa pada Allah, sambung berdoa, jangan stop lagi berdoa, minta doa pada Allah Ta'ala supaya aku dimasukkan balik dalam kubur ni tanpa dikirim malaikat yang cabut nyawa untuk cabut sekali lagi. Aku tak sanggup nak rasa kali kedua. Tu saja. Dia tak cerita sebenarnya 100 hari sebelum aku mati ni memang hidung aku tertanggal pun. Tak. Telinga aku jatuh tinggi sebelah, yang ni naik ke atas, yang tu tak ada. Dia tak cerita. Cuma dia cerita yang tu je. Lepas pada tu kawan tu pun masuk balik dalam kubur. Dan ada juga cerita tentang bab ni berkenaan dengan Abbas yang riwayat hadis ni tadi. Abbas ni pak menakan Nabi, dan lepas Nabi wafat, dialah orang yang dihormati dan orang yang saleh. Bahkan digelar sebagai orang yang mustajab doa dia. Dan dia ni sangat rapat dengan Umar Al-Khattab. Rapat sungguh. Sebab tu bila mana berlaku kemarau di Madinah, dalam hadis, dalam athar yang diriwayatkan, bila mana berlaku kemarau, Umar ni kata, dulu kalau kita dilanda kemarau, kita akan minta Nabi untuk mendoakan supaya hujan turun. Sekarang ni yang ada di sisi kita ialah Abbas, pak menakan dia. Dan Abbas ni antara orang yang saleh yang aku tengok. Maka bangunlah Abbas, berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Madinah ni turun hujan. Lalu Abbas pun bangkit, dia berdoa, tak lama lepas tu hujan turun. Dia orang yang rapat dengan Umar. Selepas daripada Umar meninggal, Umar wafat dengan sebab ditikam oleh Majusi ni, Abbas ni dia duk teringat selalu. Lepas Umar wafat ni dia tengok tempat ni, dia duk teringat Umar. Tempat-tempat dia pernah bersembang dengan Umar Al-Khattab. Okay. Sehinggalah dia pernah berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah jadikanlah aku boleh mimpi jumpa Umar dalam mimpi aku. Ini riwayat yang disebut dalam dalam riwayat Ahmad pun disebut, dan riwayat-riwayat yang lain lah. Okay. Setahun dia berdoa, walaupun dia tu orang yang mustajab doa. Setahun lepas kewafatan Umar, barulah datang dalam mimpi dia ni Umar Al-Khattab. Dia pun tanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, madza ash'ur? Benda apa yang kamu rasa selepas setahun kamu meninggal ni? Dia kata, tidak ada rasa yang paling kuat melainkan rasa tercabutnya nyawa aku daripada jasad. Sama juga jawapan dengan hak yang cerita Bani Israel tu. Tu Umar, tu ahli syurga. Lepas setahun mati, kesan sakit kena cabut nyawa tu duk terasa lagi. Dan dia ialah ahadul mubashirin, salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Terasa lagi. Jadi itu nak tunjuk pada kita bahawasanya tentang kedudukan para sahabat tu sendiri. Okay. Jadi balik pada hadis kita tadi, bila mana Abbas dia tak ada dalam waktu isteri-isteri Nabi suapkan ubat tu kepada Nabi. Jadi Nabi kata, aku nak semua orang kena suap ubat kecuali Abbas. Okay. Jadi dalam erti kata lain, kena dendalah isteri-isteri Nabi ni, walaupun tak sakit, kena makan juga ubat tu. Maknanya Nabi tak suka dan Nabi tak selesa dengan orang suka paksa Nabi. Sini nak tunjuk kepada kita apa dia? Dalam rumah tangga ni, antara benda yang kita kena hormat ialah benda yang pasangan selesa dan benda yang pasangan tak selesa.
Nabi tak selesa orang bagi ubat pada dia. Nanti kita akan tengok hadis satu lagi dalam masa yang ada ni. Apa sebab Nabi tak selesa dan Nabi refuse, Nabi tolak kata apa? Perbuatan Ummul Mukminin yang beri ubat tu. Okay. Jadi tengok hadis seterusnya. Hadis seterusnya yang diriwayatkan daripada Ahmad juga. An Hisham bin Urwah qala akhbarani abi anna Aisyah qalat lahu ya ibna ukhti laqad ra'aitu min ta'zimir Rasul sallallahu alaihi wasallam ammahu amran ajiban. Hadis ni riwayat daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ni tabi'ut tabi'in. Anak kepada tabi'in bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni anak saudara kepada, anak menakan kepada Aisyah. Cuma dia lahir lewat. Dia tak sempat sezaman dengan Nabi. Dia beza dengan abang dia. Abang dia Abdullah sempat sezaman dengan Nabi. Jadi dia dengan abang dia lain darjat. Abang dia sahabat, Abdullah bin Zubair. Dia tu tak sahabat. Sebab dia lahir kemudian. Tapi anak kepada sahabat yang hebat juga lah. Zubair bin Al-Awwam. 10 orang yang dalam syurga. Cuma dia lahir kemudian. Okay. Dan dia ni pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dia dilantik sebagai 7 orang fuqaha Madinah yang ulung lah, yang hebat. Okay. Jadi anak dia Hisham, dia kata ayah dia Urwah pernah dengar daripada Zubair bin Al-Awwam. Maknanya sahabat Nabi lah tu. Okay. Dan dia kata dia pun dengar, ayah dia ni pun pernah dengar daripada Aisyah. Aisyah tu ialah mak menakan dia orang lah. Mak menakan kepada Urwah bin Zubair. Okay. Dia kata, Aisyah kata, ya ibna ukhti, wahai anak kepada saudara perempuan aku, iaitu Urwah. Sebab Urwah ni anak kepada Asma binti Abi Bakar. Anak kepada Asma binti Abi Bakar. Dia kata, laqad ra'aitu min ta'zimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sungguh aku pernah menyaksikan penghormatan Rasulullah terhadap bapa saudaranya begitu menakjubkan. Maknanya Nabi ni hormat kepada pak menakan dia, iaitu Abbas. Okay. Apa kata Aisyah? Dia kata, hal itu kerana Nabi pernah dijangkiti oleh satu penyakit yang bernama penyakit khasirah. Dalam matan ini disebut al-khasirah dengan sad. Okay. Penyakit khasirah ni ialah penyakit paru-paru, radang paru-paru. Okay. Nabi pernah kena sakit ni. Dan sungguh perit sakit itu. Dari riwayat semua. Maksudnya Nabi kena tu, Nabi nampak terkesan dengan sakit tu. Namun, kami pada waktu itu, iaitu isteri-isteri Nabi dan orang-orang yang dekat dengan Nabi, mengatakan bahawa apa yang Nabi kena tu bukan khasirah. Radang paru-paru ni. Penyakit radang paru-paru ni lah. Mungkin paru-paru berair, macam-macam duduk dalam khasirah tu, macam-macam jenis lah. Maknanya penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Okay. Isi Nabi ni dia kata, kami tengok Nabi kena dan sakit tu, kami tak nak kata itu ialah khasirah. Sehingga kami kata pada Nabi, kalau Nabi tanya sakit apa yang aku kena ni, maka kami akan kata irqul kulliyah, bukan al-khasirah. Irqul kulliyah ni saya tak pasti maksud sebenar dalam ilmu perubatan ni penyakit apa. Okay. Cuma irqu ni maksudnya ialah air liur yang terlalu pekat, yang duduk dalam saluran paru-paru tu, yang kadang-kadang ganggu orang tu juga. Dia macam laluan ni, laluan trakea kita apa semua ni. Kadang-kadang kita jadi sesak nafas kerana air liur ataupun hingus yang cecair dalaman badan lah, yang terlampau pekat dan padat sehingga menyebabkan orang tu sukar bernafas. Kami tak nak kata Nabi kena khasirah. Kami kata dia kena irqul kulliyah. Maknanya kalau boleh buang yang tu, legalah sakit tu. Okay. Kerana kami tidak sanggup hendak mengatakan kepada Nabi, Nabi terkena penyakit al-khasirah itu. Suatu hari, Rasulullah betul-betul dalam kesakitan sehingga Nabi itu pengsan. Kami menjadi bimbang dan orang ramai mula datang melihat baginda. Kami semua berpendapat bahawa Nabi dijangkiti oleh Zat al-Jamb. Dalam hadis ni dia sebut Zat al-Jamb. Nabi ni dia kena satu sakit, nama dia Zat al-Jamb. Dalam kurungan dia letak pneumonia, penyakit tu. Maknanya penyakit tu yang kena pada Nabi. Ini agak-agak dia orang lah. Okay, agak-agak. Sebab zaman tu ilmu perubatan pun tak berkembang elok lagi.
Jadi kami pun memberi rawatan dengan memasukkan ubat ke dalam mulut Nabi. Maknanya ubat tu diletak di bawah lidah. Ubat tu. Sekarang ni dalam perubatan pun dia ada ubat yang letak bawah lidah ni orang sakit jantung. GTN tu, dia letak bawah lidah untuk mengurangkan kesan sakit tu lah. Selepas itu, sakit tersebut berangsur hilang, kemudian baginda pun sedar. Nabi tahu bahawa baginda baru dirawat sedemikian, iaitu diberi minum ubat kerana masih ada kesan ubat itu. Maknanya kesan dia kuat. Mungkin Nabi terasa dalam mulut dia macam mana. Lalu Nabi pun bersabda. Nabi kata pada isteri-isteri Nabi. Okay. Waktu tu Nabi tak tahu Nabi kena khasirah ni. Khasirah ni yang penyakit yang serius lah. Okay. Sebenarnya penyakit yang kena pada Nabi ni yang menyebabkan Nabi wafat ialah kesan racun yang telah diletakkan oleh perempuan Yahudi dalam perang Khaybar. Kita pernah dengar cerita Nabi nak makan hidangan daging tu, tiba-tiba daging tu diberitahu oleh malaikat ada racun. Ada riwayat kata daging tu beritahu, tapi yang betulnya ialah riwayat tu Jibril mai beritahu. Dan ada seorang sahabat yang makan, dia lapar sangat dah bawa habis perang, makan-makan tu baru Nabi sebut daging ni dah diracun, dia dah kunyah, dah telan, dia meninggal. On the spot dia meninggal. Maknanya kuat racun yang diletak oleh Yahudi tu. Okay. Sehingga kata Aisyah, bila mana aku tengok lelangit Nabi tu, warna dia biru gelap. Kesan daripada racun. Maknanya Nabi ni kuatlah badan dia. Walaupun racun tu kuat, sepatutnya racun tu boleh menyebabkan mati on the spot, sebab sahabat tu mati on the spot. Tapi Nabi bertahan, Nabi survive sampai 5-6 tahun juga lepas pada tu. Cuma Allah Ta'ala takdirkan Nabi sakit berat kerana kesan racun tu yang mulai menyerang dalam diri Nabi. Okay. Lalu Nabi pun kata, kalau kamu beri aku ubat tadi dan kamu rasa ubat tu boleh legakan aku, Nabi kata, sesungguhnya ubat tu tidak berkuasa atas aku. Dan Allah Ta'ala tak membenarkan ubat tu memberi kesan ke atas badanku. Maknanya aku sedar daripada pengsan ni bukan kerana sebab ubat yang kamu suap tadi. Bukan. Tapi kerana Allah Ta'ala yang memberikan aku ni peluang untuk aku sedar balik. Okay. Allah sama sekali tidak menguasakan ke atasku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan semua akan disuap dengan ubat selain daripada bapa saudaraku, iaitu Al-Abbas. Jadi hadis ni tunjuk dia kita Abbas ada waktu orang suap tu, tapi Nabi tak bagi orang suap pada Abbas sebagai denda. Nabi suruh suap sama-sama isteri dia saja. Sebab Nabi nak beritahu perbuatan paksa orang makan ubat ni kadang-kadang tak betul juga. Kalau orang tu dia tak nak makan, kita tak suruh dia makan lah. Melainkan dia, orang kata apa, sebab Nabi ni dia diwahyukan, dia dah tahu sakit dia di mana, ubat yang betul, ubat ni ada kesan ataupun tidak. Kemudian aku melihat mereka menyuap sesama sendiri seorang demi seorang. Maknanya semua pakat makan ubat tu. Ubat tu mungkin herba yang kalau kita makan, kalau tak ada sakit pun dia boleh membantu prevent badan kita lah. Okay. Maknanya dia herba, bukan ubat yang berbentuk dadah. Makan-makan tu pakat duk khayal pengsan lepas pada tu. Bukan. Maknanya ubat ni mungkin sejenis herba. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, siapa yang ada dalam rumah ketika itu, hampir ke semua isteri-isteri Nabi ada dalam tu. Okay. Cuma bila mana isteri-isteri Nabi ni dia orang pakat kena suap seorang-seorang demi seorang, ada seorang yang menolak untuk tidak disuap, iaitu Ummu Salamah. Sebab dia kata dia puasa. Kita beri lalu azan, nanti kita sambung sikit.
Kita sambung sikit lagi, kita perhabis hadis tadi. Bila mana Nabi suruh isteri-isteri Nabi ni makan ubat tu, sebab dia orang dah pakat suap Nabi waktu Nabi separa sedar tu, maka semua orang disuap kecuali Abbas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semua isteri-isteri Nabi ni disuap seorang demi seorang kecuali satu orang, iaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ni antara isteri Nabi yang agak berusia, paling tua lah pada waktu tu. Okay. Lalu dia pun jawab, dia kata aku sedang berpuasa. Sebab tak mau kena suap tu, dia kata aku sedang berpuasa. Tapi yang namanya Aisyah radhiyallahu anha ni, dia tak tahan sabar, dia rasa macam tak puas hati. Kalau kita orang kena, semua kena lah. Tak acik lah dia ni dapat excuse. Lalu dia kata, adakah kamu fikir kami akan lepaskan kamu sedangkan Nabi dah bersumpah? Dia macam ancam lah, dia kata Nabi dah sumpah semua kena makan. Adakah kamu rasa kami nak excuse kamu? No. Lalu dia suap juga dalam mulut Ummu Salamah. Lalu lepas pada tu, orang lain bagi tahu sebenarnya Ummu Salamah hari tu memang betul dia puasa, bukan dia buat alasan supaya tak kena suap. Sebab mungkin ubat tu tak sedap rasa dia. Itu antara sebab. Cuma saya nak kata dari segi bab kerenah rumah tangga Nabi ni, Nabi pernah denda juga isteri dia lah. Bila mana isteri dia buat benda yang dia tak suruh, dia tak suka. Okay. Jadi alhamdulillah selesai kita punya perbahasan pada malam ni daripada bab kerenah rumah tangga Nabi, dan lepas pada ni kita akan pergi pada bab-bab yang lain pula berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Nabi. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.